والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية النصوح ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم وافتح لنا رحمتك رب اشرح قال الشيخ سبحانه وتعالى lagi bahawa didengar akan dirinya sekalian hurufnya jika ada ia pertengahan pendengaran. Setengah daripada syarat nak bagi sah takbiratul ihram sebagaimana sebut di dalam kitab Iqna' bagi Khatib Syarbini, semuanya ada 15 syarat. Maka di sini setengah daripada syaratnya ialah bahawa didengar akan dirinya. Jadi maknanya ucapan takbir itu mesti kena bagi nyata dengar di sekadar diri dia sendiri. Didengar sekalian hurufnya, huruf takbiratul ihram. Sebutan Allahu Akbar mulai daripada Hamzah Allah sampai Ra Akbar tu mesti sebut tu bagi nyata sehingga dia sendiri itu dengar. Maka syarat mendengar akan segala sebutan huruf itu dengar kepada dirinya sendiri walaupun orang di tepi tak dengar sekalipun. Tapi diri dia sendiri itu mesti didengarkan. Tapi katanya jika ada ia pertengahan pendengaran. Jika ada ia seorang yang sembahyang itu pertengahan pendengaran. Pendengaran dia tu pertengahan sederhana, tak jadi berat, tak jadi ringan sangat. Kalau orang yang pendengaran dia tu kuat sangat tu, orang lain tak dengar, dia dah dengar. Itu tak kira kalau dia tu telinga dia tu kekurangan, maka tak dikira juga. Maka kiraannya ialah sederhana. Pendengaran sederhana, kuat suara dia, sakat ni dia dah dengar. Dan lagi pulanya tidak ada hingar, tidak ada suara lain yang membisingkan. Sekiranya kalau biasa tu dia dah dengar diri dia sendiri. Maka tilik kepada pendengaran yang pertengahan, yang sederhana. Maka sekiranya kalau sakat ni dah dengar, kira kata pada ghalibnya dengar kepada diri sendiri, maka itu memadai. Dia tak tilik kepada orang yang kuat pendengaran dia. Kalau orang lain tak dengar, dia dah dengar, itu tak dikira. Kira katanya pendengaran pertengahan, kuat tak kuat setara ni, maka dia dah dengar. Itu memadai. Maka tiba katanya setiap bacaan kita, setiap bacaan kita untuk nak sahkan bacaan, maka mesti kena baca bagi dengar kepada diri sendiri pada pertengahan pendengaran. Baik bacaan takbiratul ihram, bacaan sunat, bacaan wajib pun begitulah.
Cumanya kalau bacaan itu bacaan rukun yang wajib, rukun atau bacaan tu yang wajib, maka wajib kita kena baca bagi dengar kepada diri kita sendiri. Kalau tidak tertunai benda wajib. Begitu juga bacaan sunat pun sama. Cumanya tak berdosa, cumanya nak bagi dapat pahala sunat mesti kena baca bagi dengar kepada diri sendiri. Sekurang-kurangnya begitu. Sekurang-kurangnya kita kata kita baca dengar kepada diri sendiri. Kalau wajib mendengar, kalau sunat. Maknanya kalau rukun tak terdengar kepada diri sendiri maka tak jadi buat rukun. Kalau benda sunat tak tertunai sunat. Begitulah sehingga sampai katanya mulai daripada bacaan takbiratul ihram sampai bacaan assalamualaikum memberi salam. Setiap bacaan dalam sembahyang tu mesti didengar akan diri sendiri. Yang wajib mendengar, yang sunat. Yang wajib nak bagi lepas daripada nak bagi sah sembahyang, kalau dalam sembahyang kalau sunat untuk nak dapat pahala. Kalau bacaan sunat seperti surah, seperti a'udzubillah, seperti doa iftitah, tasbih dalam rokok, dalam sujud. Sekiranya kalau dia kata tak dengar kepada diri sendiri, maka tak dapat pahala sunat. Seterusnya, lagi disyaratkan pula takbir itu jatuh di dalam waktunya. Jika fardu masuk waktu fardu itu. Dan jika sunat mempunyai waktu atau sebab masuk waktunya dan sebabnya. Dan lagi disyaratkan pula syarat nak bagi sah takbir itu. Syarat dianya takbir itu jatuh di dalam waktu. Maknanya takbir di dalam waktu lah. Takbir di dalam waktu. Maknanya kalau takbir belum pada masuk waktu tidak sah. Walaupun selepas pada takbir itu masuk waktu. Contohnya kita ketika takbiratul ihram ketika tu waktu belum masuk. Waktu tu belum masuk. Lepas pada takbiratul ihram barulah masuk waktu. Maka itu tidak sah. Mesti takbir itu jatuh di dalam waktu, berlaku di dalam waktu. Jika sembahyang fardu masuk waktu fardu. Kalau sembahyang fardu 5 waktu itu masuk waktu dia. Dan jika sunat mempunyai waktu atas sebab, jikalau sembahyang yang mempunyai waktu, sembahyang yang mempunyai sebab, masuk waktunya dan sebabnya. Kalau yang mempunyai waktu, masuk waktu, yang mempunyai sebab, masuk sebab. Seperti gerhana masalah, kita dah dimaklumkan bahawasanya hari ini pukul 10.00 pukul 10 betul, pukul 10.00 akan berlaku gerhana. Akan berlaku gerhana. Maka kita tengok tu belum nak gerhana lagi, tapi dekat sangat nak jadi gerhana. Dekat sangat nak jadi gerhana. Kita tengok tu tak sampai seminit lagi nak jadi gerhana, maka kita pun mulai takbiratul ihram sembahyang gerhana. Maka tidak sah. Walaupun apabila lepas pada kita takbiratul ihram tu baru jadi gerhana, maka itu tak memadai. Kalau sebab mesti kena dapati sebab betul-betul dapat. Kalau waktu maka mesti kena masuk waktu. Itu setengah daripada syarat dia. Lagi jatuh hal keadaannya sudah menghadap kiblat. Walaupun kita katanya kita dah berdiri tetapi belum pada berpaling kepada kiblat. Maka takbir sambilan berpaling kepada kiblat. Maka tidak memadai. Jadi maknanya mesti kena sudah menghadap kiblat barulah kita mulai takbiratul ihram.
jika disyaratkan menghadap akan kiblat. Jika semayang kita tu ghalibnya kebanyakannya syarat nak sah semayang tu menghadap kiblat dah. Tetapi kalau semayang seperti semayang sunat musafir, maka tak disyaratkan nak menghadap kiblat, maka itu tak mengapalah kita takbiratul ihram menghadap kepada mana-mana. Seperti orang yang hail, orang yang tak tahu kiblat kepada sebelah mana, maka tak mesti dah begitu. Tetapi kalau kita tahu kiblat sebelah mana, lagi pula semayang kita tu semayang yang wajib menghadap kiblat, maka takbiratul ihram padahal kita berpaling, dada kita tu lain daripada kiblat, sambilan takbir, sambilan berpaling, maka tidak memadai. Jadi nak mulai Allah tu, dada kita dah menghadap kepada kiblat. Jika sembahyang itu wajib menghadap kiblat. Lagi jatuh ia kemudian daripada takbir imam jika ia makmum. Setengah daripada syaratnya sekiranya kalau kita sembahyang jadi makmum orang, maka mestilah takbiratul ihram makmum itu selepas pada sempurna takbiratul ihram imam. Mana sempurna takbiratul ihram imam tu ialah sempurna sebut ra akbar. Apabila selama mana imam tu tak sebut, belum sampai kepada ra, sebelum sempurna sebutan ra akbar, kita jangan mulai lagi. Kalau tidaknya tak jadi selepas pada takbiratul ihram. Jadi kita kena tunggu kalau imam tu Allah, sedang sebut Allah, belum selesai lagi kita dah mulai. Atau imam sedang sebut ba, akbar, akbar, kita Allah. Jadi Allah kita sama dengan bakbar yang imam. Makbar akbar bagi imam. Itu tak memadai. Itu maknanya jika lagi jatuh ia takbiratul ihram kemudian daripada takbir iman, kemudian daripada sempurna sebutan ra takbiratul ihram bagi imam. Jika ia makmum, kalau dia jadi makmum dah. Dan jika disertakan takbir imamnya tiada sah. Kalau berserta dengan mana imam belum selesai sebutan ra, belum sebut ra lagi kita dah mulai, maka tidak sah. Itu kalau dia jadi makmum. Kalau dia tak nak jadi makmum, dialah nak dulu pada orang tu yang orang lain yang jadi imam bagi orang lain, kita nak sembahyang seorang diri, itu tak payah sama dengan siapa-siapa. Tak kira sama dulu kemudian kalau kita sembahyang seorang diri, sebab tak ada nak ikut siapa-siapa. Dan lagi jangan ada sarif. Apa makna sarif? Yakni yang memalingkan daripada takbiratul ihram kepada yang lain. Jangan ada perkara yang memalingkan qasatan kita daripada takbir tu, takbiratul ihram, kepada takbir yang lain. Jangan kita, jadi mana takbir kita tu mesti qasat takbiratul ihram. Jangan takbir tujuan lain. Jangan takbir tujuan lain. Begitu. Maka jika diniat takbiratul ihram, maka jika diniat takbiratul ihram dan intikal tiada sah. Campur. Takbiratul ihram juga untuk intikal, maka tidak sah. Berpindah daripada rukun kepada satu rukun tu tidak sah. Gini, masalahnya kita takbir, maksudnya nak ceritanya apabila kita takbir,
takbiratul ihram, ingat takbiratul ihram betul-betul. Jangan takbir tujuan lain daripada takbiratul ihram. Maknanya di situ ada perkara yang membalik. Jangan kita takbir bertujuan lain. Seperti sepertinya begini. Kalau ada niat dia, qasad dianya, tujuan dia takbir tu jadi takbiratul ihram dan juga intiqal. Contohnya kalau nak berlakunya begini. Masalah kita datang tu imam kita di dalam duduk tahiyat masalah. Kita ni apabila kita datang tengok imam kita sedang duduk tahiyat, maka selepas pada kita takbiratul ihram kita nak kena duduk kan. Kita nak kena duduk sebab kena ikut perbuatan imam. Tak boleh kita berdiri. Selepas pada takbiratul ihram kita, imam di dalam duduk, kita kena turun duduk. Imam dalam sujud, kita pun mesti kena turun sujud. Imam dalam rokok pun mesti kita kena turun rokok. Maka kalau begini, dia takbiratul ihram sambilan ingat kata nak intikal kepada, nak berpindah kepada sujud. Kepada duduk bersama dengan imam. Maka itu tak memadai. Kalau qasad takbiratul ihram tu semata-mata maka sah. Dia sebenarnya kalau imam tu di dalam rokok, di dalam apa dia lagi? Dalam sujud, dalam duduk rabbighfirli atau duduk tahiyat, maka kita kena nak situnya kalau kiranya nak dua kali. Takbir yang pertama takbiratul ihram. Takbir niat. Takbiratul ihram, takbir niat. Niat semaya. Habis itu, apabila kita nak turun duduk bersama dengan imam, takbir pula sekali lagi untuk intikal. Daripada berdiri kita kepada duduk bersama dengan imam. Nak dua kali. Allahu Akbar. Takbiratul ihram, niat di situ. Selepas tu, sudah takbir tu, tangan kita tak payah letak di bawah dada. Selepas pada tu turun. Nak turun tu Allah sekali lagi. Takbir pula sekali lagi turun duduk bersama dengan imam. Jadi kalau kongsikan di antara takbiratul ihram dan takbir intikal berpindah kepada duduk bersama dengan imam, itu tidak sah. Kalau tidak pun tidak ada takbir intikal. Takbir yang kita takbir itu takbiratul ihram. Kalau kita katanya kita takbir satu kali. Imam sedang duduk antara dua sujud. Imam sedang duduk tahiyat. Imam sedang rokok. Imam sedang sujud. Maka kita datang, kita takbir satu kali. Maka takbir satu kali itu qasad jadi takbir intikal, pindah daripada berdiri kepada duduk bersama dengan imam. Itu tidak sah. Jadi katanya ada sarif, ada perkara yang memaling. Dia takbir tetapi tidak tuju, tidak qasad kepada, tak qasad nak jadi takbiratul ihram, bahkan qasad jadi takbir intikal. Maka itu tidak sah. Walaupun dia ada niat sekalipun. Dia nak semayang saja semayang fardu, ada niat begitulah. Tetapi qasatan dianya, takbir dia itu ialah takbir berpindah daripada berdiri kepada duduk bersama dengan imam. Maka tidak sah. Itu masalahnya kalau takbir satu kali. Dia takbir satu kali itu kita buat rupanya tiga rupa. Tiga rupa. Sebenarnya nak kepada dua. Masalah kita datang tu imam sedang duduk, ataunya sujud, ataunya rokok. Kalaulah satu kali, mesti kena qasad dengan satu kali itu ialah takbiratul ihram. Barulah memadai.
Tetapi kalau satu kali itu qasad takbir intiqal, qasad dianya ialah takbir Allahu Akbar, itu nak pindah daripada berdiri kepada duduk bersama dengan imam. Walaupun dia ada niat sekalipun, niat yang betul sekalipun, maka tidak memadai. Sembahyang dia itu tidak sah. Kalau qasad intiqal betul-betul. Begitu juga tidak sah juga kalau dia takbir satu kali, qasadnya takbiratul ihram juga intiqal, kongsikan. Maka tidak sah juga. Maka itu pun tidak sah. Jadi maknanya kalau satu kali itu mesti kena qasad betul-betul takbiratul ihram, bukan lain. Itulah barulah memadai. Tetapinya kalau ikut tu nak dua kali. Imam sedang duduk tahiyat masalan. Kita datang takbiratul ihram, qasad kitanya takbir kali yang pertama, qasadnya takbiratul ihram serta niat yang muktabar di situ. Selepas pada takbiratul ihram, tangan kita tak payah letak kat bawah dada. Lepas tu takbir untuk intikal sekali lagi pula. Allahu Akbar. Allahu Akbar, turun duduk. Sembilan turun duduk. Naknya begitu. Jadi takbiratul ihram, selepas tu takbir intiqalat. Itu maksud dengan syarat katanya jangan ada sarif yang memaling daripada takbiratul ihram, daripada qasad takbiratul ihram kepada yang lain, kepada qasad kepada yang lain. Maka jika diniat takbiratul ihram, diniat di qasad, diniat di qasad takbiratul ihram dan intikal, kongsi dua tu, sekutukan dua itu, maka hukumnya tidak sah. Sebab tidak semata-mata qasatan dia dengan kataan Allahu Akbar itu tidak qasad semata-mata takbiratul ihram. Maka tidak sah. Kata Madabiri, dan dimaafkan pada hak orang ami ibdal, yakni menukar hamzah akbar akan waw. Allahu Akbar, Allahu wa. Ini banyak. Kalau azan tu biasanya orang awam tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu banyak. Jadi hamzah tu tak nyata bunyiannya waw. Allahu Akbar, wa. Hu tak nyata, hamzah pun tak nyata. Huwa Akbar. Kata Madabiri, dimaafkan, maknanya sahlah. Pada hak orang ami, orang awam, ibdal, yakni menukar hamzah akbar akan waw. Jadi maknanya ada tukaran, sebut tu jadi wa. Jadi wa, wakbar, Allahu Akbar. Maka katanya dimaaf. Ini mengikut fatwa yang difatwa oleh Syekh Al-Madabiri. Dan orang yang lemah daripada berkata dengan takbir bahasa Arab, maka wajib diterjemahkan dengan barang lurah yang dikandaknya. Ini daripada mana dia syarat yang kedua dulu, baris yang keempat. Baris yang keempat, dia katanya lagi disyaratkan bahasa Arab bagi orang yang kuasa dengan dia. Syarat yang disebut pada baris yang keempat tu dia katanya lagi dengan bahasa Arab. Sebutan takbiratul ihram tu dengan bahasa Arab bagi mereka yang kuasa nak sebut dengan bahasa Arab. Bagi mereka yang kuasa dengan dia dengan bahasa Arab, sebutan takbiratul ihram dengan bahasa Arab, sekiranya kalau dia kuasa maka wajib kena sebut dengan bahasa Arab.
Tetapi kalau lemah, nak sebut Allahu Akbar, dia tak boleh nak sebut. Nak sebut jadi Allah tu tak boleh nak sebut. Nak Akbar, kita katanya boleh jadi dalam bahasa dia, kita katanya bahasa dia tu A tu tidak ada. Makhraj A tidak ada. Makhraj Kaf tidak ada. Makhraj Ra tidak ada. Makhraj Ba tidak ada. Jadi huruf apa dia? Hamzah, Kaf, Ba, Ra. Boleh jadi kita kata dalam bahasa dia tu tidak ada. Jadi dia nak sebut tu tak boleh. Seperti setengah-setengah tu Ra tidak ada. Maka dia tak boleh nak sebut. Seperti kalau orang Siam, dia tak boleh nak sebut Ga. Dia tak boleh nak sebut Ga. Dia sebut jadi Ca. Sebab dia huruf Ga tidak ada. Nya tidak ada. Dalam bahasa Siam tu, Nya tidak ada. Ca tu ada. Nya tidak ada. Zal, Zai tidak ada. Maka apabila Jim pun tidak ada. Jim pun tidak ada. Maka apabila mereka kebanyakan tu, apabila sebut Jim nak jadi Ya. Setengah tu baca Iya ya, Iza ja'a nasrullah, Iya ya nasrullah. Jadi sebutannya begitu. Lepas tu kalau orang Arab Ami, Arab mesti Jim jadi Go, Ta jadi Ta. Kalau pekat tu nak sebut yang betul tak boleh. Jadi maknanya dia katanya dan orang yang lemah daripada berkata dengan takbir dengan kata Allahu Akbar itu dengan bahasa Arab. Tak kuasa tu sekira katanya orang yang ahli mengajar tu dia katanya kami tak tahu nak ajar dah. Dah kat tangan kami dia mengaku kalah dah. Pengajar tu dia dah mengaku kalah kata kami tak tahu nak ajar. Tak tahu nak buat macam mana bagi engkau pandai. Allahu Akbar. Kalau orang Arab biasanya bila sebut orang yang bukan Arab tu kalau setengah-setengah bahasa tu boleh jadi dia tak pandai nak sebut. Orang mengajar pun dia katanya kami dah mengaku kami tak pandai nak ajar engkau bagi engkau sebut Allahu Akbar. Jadi katanya lemah lah. Lebih-lebih laginya dia baru masuk Islam. Maka wajib diterjemahkan dengan barang lurah yang dikanda. Maka wajib diterjemahkan perkataan Allahu Akbar itu kepada mana-mana lurah yang dia kanda, yang dia senang sebut. Mesti kena terjemah kepada mana-mana lurah yang dia dapat sebut. Dan tiada harus dipaling kepada yang lain daripada segala zikir. Sini dulu. Dia katanya diterjemah kepada barang luar, yakni kepada mana-mana luar sekandak dia. Ikut suka dia lah. Jadi janji dia boleh nak sebut. Dia boleh nak sebut dengan lurah itu, dengan ucapan takbir, dengan terjemahan kepada lurah itu. Dan tiada harus dipalingkan kepada lain daripada segala zikir. Tak boleh, mesti diterjemahkan. Kalau tak kuasa, sebab kita nak ucapan takbir juga. Tak kuasa bahasa Arab, diterjemah kepada bahasa yang dia pandai. Yang dia senang sebut. Dan yang dia pandai sebut. Bukan katanya, apabila tak kuasa mengucap Allahu Akbar, dia tak kuasa nak tukar jadi Subhanallah. Tak boleh. Tu mana katanya dan tiada harus dipaling, mana diubah
kepada yang lain daripada zikir seperti tahmid, tahlil. Dia kata saya ni kalau la ilaha illallah saya boleh sebut. Lepas tu kita nak tukarlah. Jadi pada kata Allahu Akbar kepada la ilaha illallah. Tak boleh. Macam mana pun nak takbir tu juga. Tak pandai bahasa Arab, tak mampu nak sebut lemah daripada bahasa Arab, bahasa Melayu. Kalau orang Melayu. Kalau tak pandai bahasa Arab, kalau orang Cina, bahasa Cina. Katalah. Jadi nak ubah kepada takbiratul, ucapan tu kepada zikir-zikir yang lain. Dia kata, kalau subhanallah ni saya boleh sebut. Senang saja dia kata. Tapi Allahu Akbar tak jadi nak sebut. Tak boleh nak sebut. Boleh ke tidak nak ubah jadi subhanallah? Tak boleh. Nak jadi bismillah. Tak boleh juga. Dia kata kalau bismillah saya nyata sebut. Kalau Allahu Akbar tak boleh nak sebut. Lidah dia tak boleh nak kata. Dengan bahasa Arabnya begitu. Terjemahkan. Tak boleh nak guna zikir lain ganti. Tak boleh. Walaupun kita katanya bismillah. Dia boleh baca dengan bahasa Arab. Tapi Allahu Akbar nak baca dengan bahasa Arab tu tak boleh. Maka tak boleh nak ganti dengan yang lain. Hanya mesti kena terjemah kepada bahasa yang dia pandai. Dan wajib atasnya atas orang yang lemah daripada bahasa Arab. Belajar jika kuasa atasnya atas belajar. Wajib dia belajar jika kuasa atasnya atas belajar. Jangan kuasa atas takbir. Jika kuasa atasnya tu rajak kepada belajar. Wajib dia belajar kalau dia tu kuasa di atas belajar. Kalau dia tu kuasa di atas belajar. Kuasa macam mana? Orang dengar tu kau ni kalau kau usaha belajar, kau dapat pandai sebut bahasa Arab. Walaupun sekarang belum pandai lagi. Sementara nak pandai tu terjemah dulu. Tapi dalam keadaan dia guna terjemah tu buat sementara dia belajar untuk nak pandai sebut bahasa Arab takbiratul ihram. Sebut takbiratul ihram dengan bahasa Arab. Jadi terjemah untuk sementara. Jangan kata dia lemah. Boleh nak terjemah kepada bahasa Melayu. Tu pakai terjemah sampai mati. Jangan. Jadi maknanya guna takbiratul ihram dengan bahasa terjemah itu untuk sementara dia nak pandai bahasa Arab. Maka mesti dia kena usaha belajar sehingga dia tu pandai sebut dengan bahasa Arab sekiranya kalau dia ni mampu belajar. Mampu belajar macam mana maknanya? Kuasa atas belajar. Maknanya orang tengok dia tu, kalau guru-guru yang mengajar kau ni kalau kau usaha kau dapat pandai. Tu makna kata dia tu kuasa belajar. Tetapi kalau tak kuasa, setengah pada tak kuasanya, siapa-siapa pun menghadap pada guru ni, saya tak tahu nak ajar dah kau. Nak bagi pandai. Menghadap kepada guru yang ajar. Akak tangan dua belah katanya kami ni tak tahu nak ajar kau bagi pandai. Kami dah tak ada daya upaya dah nak. Dah habis usaha dah. Tak tahu nak buat macam mana. Itu maknanya tak kuasa belajar. Jadi maknanya sekiranya kalau dia tu orang yang kuasa belajar tapi belum pandai, mesti kena terus di dalam belajar. Maka sementara tu terjemuh dengan bahasa yang dia pandai. Wajib belajar tu dan jikalau dengan musafir sekalipun. Kena pergi ke mana-mana tempat untuk nak belajarkan. Sekalipun kena pergi. Contohnya orang katanya kalau nak kau ni susah sikit nak dapat belajar ni. Orang sini tak ada siapa dia pandai ajar kau. Kau kena pergi kepada Indul masalah. Kena pergi. Di sana ada pandai, ada seorang guru pandai ajar mengucap takbiratul ihram dengan bahasa Arab. Wajib data dia tu kena musafir kepada tempat yang ada boleh belajar.
Habis tu jadi samotara nak pandai itu dia guna takbiratul ihram dengan bahasa sendiri, bahasa yang lain pada bahasa Arab yang dia pandai. Dan wajib qada dan tiada wajib qada akan sembahyang, akan barang sembahyang, akan barang yang disembahyang dengan terjemah. Maka sembahyang yang dia sembahyang dengan takbiratul ihram terjemah kepada bahasa dia tu tak wajib diqada, tak wajib diulangkan. Malakan ia takhir belajar. Orang yang kuasa belajar. Malakan dia takhir. Contohnya dia masuk Islam, kita katanya dia masuk Islam atau dia jadi baliknya pada pagi. Lepas tu kalau kita katanya adatnya orang kitanya, adat biasa orang tu kalau masuk Islam pagi, zuhur jap lagi nak kena solat dah tu. Zuhur sekejap lagi nak kena solat. Maka dalam masa 2, 3, 4 jam sama tara nak masuk zuhur, sama tara waktu zuhur nak habis. Kita kata sama tara ada 10 minit nak habis waktu zuhur. Contohnya dia masuk masuk Islam pada jam 9, masalah 9 pagi. Lepas tu masa yang dia boleh belajar tu bukan masuk zuhur. Panjang-panjang sehingga ada lebih kurangnya 7-8 minit untuk nak habis waktu zuhur. Itu masa panjang. Biasanya kalau belajar tu, biasanya kalau orang sekarangnya lidah tak berat sangat. Kalau dalam masa sejam tu rasanya dah pandai kot. Sebab tak payah Allahu Akbar. Senang saja. Memanglah walaupun kita pandai, kita yang biasa ni rasa pandai biasa, tapi kalau orang yang tak pernah sebut pun, mu'allaf sekalipun, kalau kita katanya sejam 2 jam tu kalau bagi dia sebut dengan betul, boleh dah kan. Tapi dia tak belajar. Masalahnya dia tak belajar. Dia tak belajar. Masuk Islam pagi, lepas tu tak belajar sehingga katanya ada 10 minit dah nak habis waktu zuhur. Jadi terpaksa dia kena sembahyang zuhur. Apabila nak sembahyang zuhur, maka nak takbir dengan bahasa Arab tak pandai. Maka dia pun terjemah. Terjemah dengan sebab tak pandai bahasa Arab, padahal dia taksir pada belajar. Maka itu sembahyang itu kena qada. Kena qada, tetapi dalam waktu itu kena buatkan untuk meraihkan waktu. Sembahyang dia tu kena qada sebab ada masa boleh belajar tetapi dia tak belajar. Itu mana katanya malaikat ia takhir buat lambat. Takhir tangguh buat lambatkan belajarnya. Padahal dia tu orang yang kuasa belajar. Lidah orang biasa ni kalau belajar sejam 2 jam tu dah pandai. Boleh jadi setengah orang tu 5 minit pun dah pandai. Dan picik waktunya. Waktu pun dah sempit. Kita kata ada 7-8 minit tu 7-8 minit tu biasa masa untuk tunaikan fardu zuhur lah tu kita katanya. Maka sembahyang ia dengan terjemah. Dia sembahyang dengan guna takbiratul ihram terjemah. Dah. Sembahyang tu kerana hormat waktu. Dan wajib ia qada kerana taksirnya. Kerana taksir dia pada belajar. Ada masa boleh belajar tapi dia tak belajar. Jadi rupanya saat ni lah. Kita katanya ada masa boleh belajar tapi dia tak belajar. Maka kita katanya contohnya dia masuk awal waktu zuhur. Maka jangan solat lagi lah. Belajar dulu. Sebab waktu zuhur masih luas lagi. Nanti ada 5 minit, 6 minit lebih kurang tu, kalau tak pandai lagi pun, takbir dengan bahasa terjemah lah. Tapi kalau masa waktu zuhur, masih luas lagi. Kita katanya awal masuk zuhur.
Apabila masuk zuhur, nah, dia belum pandai. Kena belajar dulu. Sebab waktu zuhur tu masih luas. Belajar-belajar tak pandai. Belajar-belajar tak pandai. Sehingga ada 5 minit, 6 minit, 7 minit lebih kurang tu. Nak habis waktu zuhur. Lalu tu kena suruh dia semayang. Walaupun dengan guna terjemahan takbiratul ihram sekalipun. Mesti kena buat begitu. Nanti dia kena qada balik. Kena semayang ke tidak? Kena semayang sebab nak jaga waktu, nak meraihkan waktu. Jangan terbiarkan waktu tu habis dengan dia tak sembahyang, dengan kita tak sembahyang. Begitu ya. Tu rupanya begitu. Habis tu kalau dia tak usaha belajar, maka biarkan masa lepas dia tak belajar, maka apabila saat ni kita katanya masuk zuhur tu, dia kita katanya dia masuk Islam ketika awal waktu zuhur. Jadi maknanya kalau tak pandai lagi, belajar dulu sebab masa luas lagi. Belajar. Sehingganya ada waktu tak luas lagi daripada waktu zuhur, ada 6 minit, 5 minit masalah. Bagi dia solat sekadar dia mampu. Maknanya takbir bahasa Arab kalau tak pandai lagi dengan bahasa terjemah. Sekiranya kalau tak taksir tu, maka tak wajib qada. Tetapi kalau ada masa boleh nak belajar tapi dia tak belajar dan waktu dah dekat nak habis, maka mesti kena solat juga untuk meraihkan waktu dan wajib qada di belakang hari sekiranya dia pandai sebut dengan bahasa Arab. Habis. Maka untuk hari ini saya akhir di situ pada katanya, dan sunat bagi imam menyaringkan dengan takbiratul ihram. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana